أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah pada kita semua. Pada malam ni kita dapat bersama dalam ruangan tafsir Al-Quran. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pelajaran kita pada ayat-ayat yang terakhir dari suratul Kahfi. Mudah-mudahan malam ni kita dapat menyempurnakan tafsir surah Al-Kahfi kita yang sudah masuk pada siri yang ke-18. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, Cik paling spekal kata. Malam ni kita akan mulakan pada ayat yang ke-105 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Mereka lah orang-orang yang kufur engkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan dengannya. Oleh itu gugurlah amalan mereka. Maka warusuli huzwa. Mereka yang bersifat demikian balasannya neraka jahanam, disebabkan mereka kufur engkar dan mereka pula menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan. Para hadirin yang dikasihi sekalian, kita sempurnakan lagi kita sempurnakan lagi pada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan pada kita berkenaan dengan sifat golongan yang kufur pada Allah dan balasan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita tentang balasan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat sebelum daripada ni kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan dengan sifat orang-orang yang kafir pada Allah. Yang saya ulangi, yang pertama ialah mereka buat-buat buta dan mereka jauhkan pendengaran mereka daripada mendengar perkara yang benar. Yang kedua ialah mereka menyembah Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kenapa orang ini kafir? Kerana mereka ini buat jahil dan juga mereka ini bodoh. Bodoh kerana mereka beramal dengan amalan-amalan yang batil, tidak mengikut akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling rugi amalan mereka, kata Allah, ialah orang yang segala usaha mereka di alam dunia ini adalah sesat dan mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu pada ayat 105 sambungannya, Allah Subhanahu wa taala sebut kenapa orang-orang ini rugi dari segi amalan mereka. Amalan mereka menjadi rugi disebutkan oleh Allah, di antara sebabnya ialah rugi macam mana? Rugi ni kerana mereka buat segala yang mereka buat ini pada hari akhirat kelak menjadi seperti debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an mansura. Menjadi seperti debu yang berterbangan.
Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ulaikal ladzina kafaru. Allah kata orang yang rugi amalan ini ialah orang-orang yang kufur engkar akan ayat-ayat Allah di dunia. Ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur dengan ayat-ayat Allah, dia mendustakan, dia tak percaya kepada hari kiamat, dia tak percaya kepada hisab, dia tak percaya kepada bertemu dengan perkara-perkara sam'iyat yang berlaku selepas daripada kita mati. Bila orang tak percaya belaka sahabat semua, apa akan jadi? Fahabitat a'maluhum, maka akan gugurlah segala amalan-amalan mereka. Fahabitat, gugurlah. Wa batalat a'maluhum, dan batillah segala amalan mereka yang mereka telah lakukan sepanjang hidup mereka di alam dunia ini. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Furqan, Allah taala kata, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, dan puak-puak kafir ni bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala daripada segala amalan yang mereka buat. Faja'alnahu haba'an mansura, maka jadilah apa yang mereka buat itu seperti debu yang berterbangan. Bila debu ni tuan-tuan, fala yuqamu waznin, tidak ada apa-apa, tidak boleh dikiaskan, ditimbangkan akan segala yang mereka buat itu, sebab tidak ada nilainya pada apa yang mereka kerjakan itu. Tidak ada nilai sikit rabuk pun Tuhan kata. Hak mana dibuat oleh puak-puak kafir ni, wala thawaba ala zalik, tidak ada pahala walaupun sedikit di atas apa yang mereka buat. Li'annaha, kerana benda ni tidak ada apa-apa kebajikan, sebab dia ni kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia buat lagu ni, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak adalah bagi mereka itu timbangan amalnya walaupun sedikit. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mereka yang bersifat demikian balasannya neraka jahanam disebabkan mereka kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata balasan yang adil, yang simple dengan apa yang dibuat oleh puak-puak ni ialah balasannya ialah neraka jahanam terhadap kufurnya mereka, kafirnya mereka pada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka ini neraka jahanam. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka telah mengambil akan ayat-ayat kebesaranku, kata Allah, telah mengambil, menghina akan rasul-rasulku. Bila nabi-nabi pergi jumpa dengan mereka bawa agama Allah Subhanahu wa taala, mereka mempersendakannya, buat ngaji kepada nabi-nabi. Orang buat ngaji kepada agama ni kat sahabat semua, maka apa jadi dengan mereka? Mereka akan masuk neraka jahanam sebab dia mempersenda-sendakan, mempermain-mainkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dan menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, insya-Allah. Menjadi uslubul Quran, cara Al-Quran, bila disebutkan perkataan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkanlah pula akan sifat orang-orang yang beriman pada Allah. Disebutkan pada ayat 107, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah Tuhanku, walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Baik. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita balasan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan kepada balasan puak kafir, maka di akhir surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala sebut pula balasan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innal ladzina amanu. Orang-orang yang bahagia ni siapa? Orang yang bahagia ni kata Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membenarkan akan utusan Allah, yakni para nabi, terhadap segala ajaran yang dibawa oleh nabi mereka. Wa amilus salihat, orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Amal yang saleh ni tuan-tuan ialah kita mendirikan perkara fardu, buat semaya hak wajib-wajib kita buat belaka, semaya bayar puasa, haji, semua sekali kita buat. Benda yang sunat pun kita buat. Haji kita buat, puasa kita buat, semua kita buat ibtigha ridwanillah, sebab kita mencari akan redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat benda-benda baik dalam hidup kita ni sahabat semua dah, kita buat benda baik. Kalau kita buat benda fardu saja, kita tinggal benda ya dosa besar. Kalau kita betul lagi tu, hak wajib semua kita buat, dosa besar semua kita tinggal, hak sunat pun tak buat, kalau mati Nabi kata boleh syurga. Yakni dia kata seorang sahabat pergi jumpa Nabi, Rasulullah, hamba ni nak semaya hak wajib, nak semaya hak wajib, nak puasa hak wajib, nak zakat, nak hak wajib saja. Lepas tu benda haram semua hamba tinggal. Hak mana Tuhan kata halal, hamba buat. Hak mana Tuhan kata haram, hamba tinggal. Tuhan suruh hamba buat, Tuhan larang, hamba tinggal. Nabi kata gapo ke dia? Boleh syurga. Nabi kata orang ni boleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang buat amal, beriman pada Allah, campur dengan buat amal yang saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka itu, kata Allah, di hari akhirat kelak mendapat syurga yang paling tinggi, yang paling luas, yang paling afdal syurganya, iaitu syurga Firdaus. Kalimah al-Firdaus dalam bahasa Arabnya ialah asy-syajaru al-multaf wal aghlabu alaihi al-'inab. Wa fil lughatir rumiyah al-bustan. Kalimah Firdaus dalam bahasa Arab ialah pokok yang rendang, pokok yang lebat, daunnya seperti pokok inab, pokok anggur. Dalam bahasa Rum, kalimah Firdaus artinya ialah kebun ataupun taman. Jadi bila kita pergi ke syurga Tuhan, balasan kita buat amal yang baik ini, Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua syurga Firdaus. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdausa. Apabila Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu syurga,
minta, apabila kamu minta dengan Allah Ta'ala syurga, mintalah akan syurga Firdaus. Fas'aluhul firdausa, maka mintalah kamu akan syurga Firdaus yang tinggi. Fa innahu a'la al-jannah, sebab dia ni adalah syurga yang paling tinggi. Wa awsatul jannah, yang paling tengah, yang paling comel, yang paling lebih. Wa minhu, dan daripada syurga Firdaus inilah mengalirnya akan segala sungai-sungai di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Allah Ta'ala kata orang ni duduk dalam syurga Tuhan ni, tuan-tuan semua, muqimina sakinina fiha ala dawam. Duduklah mereka ini dalam syurga Allah dengan cara duduk sama-sama. Dia tak keluar dah. Dia suka duduk situ buat selama-lamanya, tak nak berpaling lari daripada syurga Firdaus ini. Kata Nabi SAW pada hadis riwayat Imam Ahmad wa Tirmizi, dia kata inna fil jannati mi'atu darajatin. Syurga ini ada sebanyak 100 darjat. Kullu darajatin, 100 tingkatan, 100 tingkatan. Kullu darajatin minha ma bainas samai wal ard. Setiap tingkatan syurga ini adalah seluas langit dan bumi. Yakni tinggi tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti langit dengan bumi, tingginya ia. Wal firdausu a'laha darajatan, dan syurga Firdaus ni pula tuan-tuan, syurga yang paling tinggi sekali. Wa min fawqiha yakunu al-arsyu, dan di atas syurga Firdaus ini pula adanya arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu, dan dari syurga Firdaus ini pula terpancarnya akan sungai-sungai dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'altumullah, bila kamu minta dengan Allah Taala sesuatu syurga ini, fas'aluhul firdaus, mintalah kamu akan syurga Firdaus itu. Baik. Jadi balasan orang beriman pada Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan pada mereka syurga Firdaus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat ini akan kebesaran keadaan Al-Quran dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak kepada mereka ini, orang beriman ini, kalaulah kamu nak pilih, kamu nak tulis akan perkataan ilmu Allah dan segala hikmat-hikmat kejadian Allah Ta'ala ini, kamu ambil semua air lautan jadikan dakwanya, kamu ambil semua yang ada ini buat qalamnya untuk kamu menulis, nescaya kata Allah Subhanahu wa taala, kering air laut pun kamu tidak akan dapat menulis semua akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat ni tuan-tuan menjadi dalil kepada banyaknya kalimatullah, luasnya akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, luasnya hikmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan Al-Quran mengajar kepada kita tentang keluasan ilmu Allah. Yakni tidak ada seorang pun daripada makhluk ini boleh menguasai semua kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kita pakat nak tulis belaka akan ilmu Allah Taala ini, tak mampu kawan-kawan sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kami kurniakan kepada kamu ilmu itu illa qalilan, kecuali sedikit saja. Qalu, kata sahabat, wa kaifa, bagaimana? Wa qad utina at-taurah wa man utiya at-taurah faqad utiya khairan katsira.
Fanazalat qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Disebutkan satu perkataan dari Nabi kata, dan Tuhan tidak berikan kepada kamu ilmu kecuali sedikit sahaja. Sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana? Kata dia, wa kaifa wa qad utina Taurah. Kami diberikan kitab Taurah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man utiya Taurah faqad utiya khairan katsira. Bila orang diberikan kitab Taurah, dia akan diberikan kebaikan yang banyak. Lalu Allah Ta'ala waktu ayat qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Jadi kawan-kawan semua, nak sebutkan di sini bahawasanya ilmu yang kita ada ini adalah terlalu sedikit. Dalam surah Luqman Tuhan sebut walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalaulah semua yang ada di bumi ini daripada pohon kayu kamu jadikan qalam untuk menulis, wal bahru dan juga lautan itu diluaskan, 7 lautan jadikan dakwanya, ma nafidat kalimatullah, nescaya tidak akan habis kamu nak tulis akan ilmu Allah. Innallaha azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan yang maha perkasa, lagi Tuhan yang maha bijaksana. Baik kawan-kawan sekalian, Ta'ala ni lah kita deh. Kalau kita tengok ilmu kita ni amat sedikit. Orang ni alim bak mata, ni alim bak telinga, ni alim bak itu, ni alim bak ni alim bak sana, ni alim bak sini. Kalau kita kumpulkan semua pakar-pakar yang ada pun, kita nak tulis akan ilmu Allah Ta'ala ini tak mampu kita tulis. Kita boleh tulis apa yang kita belajar, hikmah di sebaliknya, yang tersirat di sebaliknya tak mampu kita nak tulis. Sebab itulah Tuhan kata bahawa ilmu Allah Ta'ala itu terlalu luas. Terlalu luas. Apa yang berlaku ni semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak mencatat hikmat Tuhan pada kita pun tak mampu, apalagi nak mencatat segala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah Ta'ala menyebutkan di sini berkenaan dengan sempurnanya ucapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa bertawaduk pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata gini, ucaplah olehmu wahai Muhammad, aku ini hanya satu makhluk di kalangan makhluk Allah. Sebenarnya lebih aku daripada kamu pasal apa? Aku diberi Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh Nabi kita bertawaduk. Walaupun Nabi ni lautan ilmu mari dia atas wahyu daripada Allah, Allah Ta'ala suruh kita bertawaduk dengan ilmu yang kita ada. Maka Tuhan kata sini, innama ana basyarun mithlukum, aku ni makhluk seperti kamu. Yuha ilayya, Allah Ta'ala wahyukan kepada aku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahawa di sana tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang beriman pada Allah, dia harap dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka hendaklah ia buat amal yang baik. Hidup kita ni kawan-kawan, buat amal banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Kita hidup sudah tidak panjang, umur kita tidak banyak, amalan kita masih kurang, kewajipan kita terlalu banyak yang perlu kita lakukan hidup kita di atas dunia. Kita tumpukanlah masa kita di akhir usia kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nak sebut satu pengalaman. 2-3 hari lepas aku jumpa satu orang hartawan, orang kaya, umur dekat 60. Tapi tuan-tuan semua dengan umur dekat 60, dia kaya dah, juta dah dia piti. Dia duk sibuk cari harta. Amba kata dia bebol lah. Abe guna ke masa hak tu hawi, abe duk ngatik saja nak makan 2 mulut ni. Abe gunalah masa banyak belajar, berzikir, mengatik, buat kerja wajib ke untuk akhirat abe.
Tak boleh ustaz, kita kena mikir anak-anak kita pula biar mereka ni senang. Nak royak cerita. Berapa siapa kita mau nak mikir tu bolah bah. Kita dengan masa kita ada ni, ialah boleh kita guide anak-anak kita, boleh, tapi tuan-tuan nak kesusah diri kita, kena kerja balik, nak suruh anak kita senang, sedangkan mereka ada akal fikiran sendiri, harta boleh tinggal pada mereka. Serahlah tuan-tuan semua, sebab tiap-tiap orang ni rezeki Tuhan tulis belaka dah. Amu siap tengok ke dia, amu peroyak dia abang. Nak ke sepanjang masa habis duduk dengan telefon sokmo, duduk mikir cari harta ni, nak tolong anak-anak, letih habis. Kita orang tua dah ni, kita mikirlah. Sebab kubur kata gi, rumah kata, kubur kata mari, rumah kata gi. Abalah. Kita guna kesempatan masa kita ni untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita buat amal yang baik, amal yang saleh. Falyamal amalan salihah, buat amal yang salih sebanyak-banyak. Tuan-tuan, kumpulkanlah segala tenaga dan keringat yang kita ada ini untuk buat bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa-apa, belajar, ngaji, baca Quran, zikir, bertahajud, berdoa, ber ni, kita buat yang baik. Kita qada akan segala kesalahan kita yang lepas. Kita banyak salah mula, kita tolu jamai gitu, kita nakal jamai dulu, kita qada belaka, tuna belaka, kita ganti dengan hari tua kita. Harap-harap kita mati dalam keadaan baik. Dah tu hari dah kita harta banyak, boleh hidup sempurna dah walaupun tak kaya, makan tak butai, mandi pula pun basah, kereta ada sebutir dua. Masa dia ikut manalah nafsu kita tu. Memanglah tuan-tuan tak puas hati. Nafsu kita ni tuan-tuan, dia nak hebat belaka. Apa hebat ni tuan-tuan? Apa telefon? Hebat ni sebab telefon. Hari ni telefon hebat. Duk 3 hari tu bik pula Huawei. Duk 3-4 hari tu bik pula Samsung. Duk hari ni pula tu bik hari ni. Nak ikut hebat teknologi ni tuan-tuan. Bila pun tak ada. Akhir sekali kita nak guna pun tak ada. Apa telefon abang? Telefon bodoh ya? Apa? Beli 1,100 beli. Apa? Nak guna hal ni pun tak pandai ni. Boleh buat live sikit ni pun syukur pada Tuhan. Sebab Tuhan kita ni ke ilmu tidak banyak. Jadi kita gunakanlah telefon kita nak buat pahala. Apa benda kita ada ni kawan-kawan, kita nak buat kebajikan. Hari ni saya baca dalam grup WhatsApp sekolah saya. Sahabat saya menghadap Ilahi. Sekelah dengan saya, duk gora dengan saya, tapi dia meninggal katanya di rumah dia disembunyi. Dia pindah duduk di Semenyih mencari rezeki di tanah air orang, maka dia pindah duduk di sana. Umur supaya dengan saya separuh abad. Meninggal dunia. Kata sakit apa? Wallahu a'lam. Menghadap Ilahi. Siapa dia nak berusaha, nak menghadap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan kata falyamal amalan salihah. Mestilah buat amal yang baik, amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali kamu syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kamu menduakan Allah, yakni syirik kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syirik yang Nabi kita paling rusi sekali, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Nabi kata yang paling aku takut sekali kepada kamu wahai umatku ialah syirik yang kecil ataupun asyirkul asghar, syirik yang kecil. Qalu, kata sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dia syirik yang kecil itu? Qala, kata Nabi, ar-riya, yakni ar-riya. Kita buat suatu benda ni tuan-tuan, tujuan kita nak menunjuk kepada orang lain. Yaqulullahu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, di saat dibalas akan segala amalan. Hari Tuhan nak balas amalan kita, baiknya apa kita buat ni. Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kamu sekalian minta pahala dengan orang yang kamu tunjukkan amalan kamu pada mereka di alam dunia. Duduk di pejabat, buat kerja nak suruh bos royak rajin. Esok pergi minta pahala dengan bos.
Kalau tuan-tuan pergi minta pahala dengan bos tuan-tuan tak boleh wih pahala ke tuan-tuan. Bapa kita nak tunjuk ke bos kita ni? Sebab kita tak yakin rezeki mari daripada Tuhan. Kita buat kerja nak tunjuk ke bos, nak tunjuk ke hatu, tunjuk ke ni. Tuan-tuan, rezeki ni prinsip lagu ni tuan-tuan. Mudah saja prinsip rezeki ni. Rezeki ni prinsip dia ialah kalau kita cari, kalau kita hamba dia lari. Kalau kita buat tak reti, buat kerja macam biasa, dia mari cari. Sebab tu orang yang dekat dengan Tuhan rezeki dia murah. Orang lain ustaz tu lawan Tuhan pun kaya, betul? Lawan Tuhan pun kaya betul tuan-tuan. Sebab Tuhan wi ke dia cara istidraj. Tuhan wi ke dia dengan cara mecok. Cara mecok ni cara tidak bagus. Bukan mecok ni gini. Anak kita minta duit kita, abah nak duit 10 riyal. Kita duit tak ada, anak ayah abah minta lah 10 riyal. Kita duit tak ada, abah minta lah 10 riyal. Kita serabut, kita ambil 10 riyal, kita pun pack ke dia. Ambil kamu nak piti 10 riyal agak. Tu orang panggil wi dengan cara mecok. Istidraj tak say kita nak Tuhan wi dengan cara rela, dengan cara baik, dengan cara senang. Itu kita nak. Jadi kalau orang ni dia Tuhan kata minta dengan tokenmu dah muak kerja tu mu suruh dia ni semua sekali minta dengan dia belaka. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Meminta dengan dia mu tengok adakah dia ni ada pitih nak bagi kamu, ada pahala kau nak bagi pahala kepada kamu. Sebab itulah kita duduk di dunia, buat bekalan kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla ni ialah kita kena buat amal yang baik, amal yang saleh. Jadi kalaulah kita hidup di alam dunia buat amal yang baik, amal yang saleh, ikhlas kita pada Allah Azza wa Jalla, falyamal amalan salihan, buat amal yang baik, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah kamu syirikkan Allah dengan sesuatu. Jangan kita menduakan Allah. Bulatkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk kita buat amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mati, kita menjadi hamba Allah yang baik, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sejahtera, dan kita menjadi penghuni di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat itu tuan-tuan dikasihi sekalian, pada 18 siri kita telah tamat tafsir surah Al-Kahfi sebanyak 110 ayat. Dalam 18 siri kuliah saya 18 malam berkenaan dengan tafsir surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita bertemu lagi di ruangan yang lain dalam tafsir surah yang lain insyaAllah ta'ala. Tuan-tuan dikasihi sekalian, sekarang ni kuliah di masjid maghrib dan juga subuh sudah bermula. Tidak semua tapi sikit-sikit sudah pun bermula. InsyaAllah sepanjang masa antara maghrib, isya dan subuh ini kita ada ruangan live kita macam biasa, cuma mungkin tajuk kita tidak tersusun sedikit. Dan saya berazam insya-Allah saya teruskan kuliah tafsir Al-Quran di rumah saya insya-Allah dengan masa yang lain. Kalaulah malam saya tidak ada kuliah di masjid, saya akan buat di antara maghrib dengan isya insya-Allah. Dan kalaulah ada kuliah di masjid, saya akan livekan di masjid itu. Dan insya-Allah saya berazam untuk saya tambahkan lagi koleksi himpunan tafsir Al-Quran saya, untuk saya tamatkan tafsir Al-Quran secara keseluruhannya. Azam saya sebelum saya dijemput kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam baqa, saya nak tamatkan tafsir Al-Quranul Karim yang kini saya sudah tafsir mungkin separuh daripada Al-Quran, namun di sana banyak yang tidak ada rakaman. Saya tidak rakam dan kini saya usaha untuk saya merakamkan semua kuliah-kuliah tafsir Al-Quran saya, dan semua rakaman saya ini berada dalam ruangan Facebook saya Ustaz Saibun bin Ismail. Yang baik tuan-tuan ambillah, yang tak baik tuan-tuan jadikan sempadan, dan mudah-mudahan perkongsian ilmu ini ada manfaatnya kepada kita sekalian insya-Allah. Saya berbangga bersama tuan-tuan yang setia bersama dengan saya dan saya yakin ada manfaatnya akan pengajian yang kita buat ini, kerana lepas ni kita boleh view balik, boleh tengok balik. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan juga anak-anak saya sekalian. Bertemu lagi pada siri berikutnya insya-Allah taala. Masanya lebih kurang beginilah yang kita akan buat biiznillah.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.